mana Pengerusi Perhubungan ni, dia ni nama gelaran dia adalah ahli pasir. So bila kita sebut pasir saja memang berkaitan dengan dia, dan he is the synonymous. He got synonymity with pasir di Melaka. Okay. Dan bila dia kata zaman saya pun berlaku program-program penambatan laut pasir ni, memang saya sebagai Ketua Menteri zaman saya, tapi yang pentingnya dia tak mengaku. Dia tak mengaku segala kekayaan dia itu berlaku di zaman saya. Tapi zaman saya berlaku penambakan pasir dan sebagainya lah. Tapi dia tak mengaku. Dia kata saya kaya ni bukan kerana Idris Harun, orang lain tolong saya. Jadi ceritanya, satu tangan dia menafikan, satu tangan lagi dia mengatakan ya. Berbalik pada soalan Farhan tadi, projek-projek penambakan pasir di Melaka ni sebenarnya bukan baru. Dia bermula sejak tahun 60-an lagi, 70-an lagi. Saya teringat at that time when I was in Standard 4, 10 or 11 years old, and then I read di berita harian untuk khabar sempena hari jadi TYT Melaka ketika itu. Arwah Datuk Setia Gani Ali sebagai Ketua Menteri, dia tulis dari laut untuk rakyat. A very big article. Kalau korang boleh go back berita harian, somewhere around 1977 or 78 perhaps, you will see this article, dari laut untuk rakyat. Saya macam mana dari laut untuk rakyat? Saya ingatkan orang cari ikan dan bagikan kepada rakyat. Rupanya the reclamation program oleh Datuk Setia Gani Ali about to begin in massive yang besar, dalam ukuran yang besar, massive way. So apa berlaku daripada zaman Gani Ali berterusan sampai zaman Datuk Adib Adam taking over from Gani Ali. So Datuk Adib Adam pula pada masa itu nak cari the new technique of reclaiming the ocean. Masa zaman Datuk Gani Ali dulu pakai sampah, all the bagus idea tu, dia pakai sampah. So Melaka Raya semua tu, bawah tu semua adalah sampah-sampah pada ketika itu. Buang sampah dalam laut, kemudian tambah dengan tanah, dengan pasir dan tanah, dan akhirnya jadi Melaka Raya hari ni. Waktu yang hotel-hotel besar-besar tu. Kemudian zaman Datuk Adib Adam, dia kata come and find new technology how to reclaim the ocean. So saya ingat lagi kawan tu pergi ke Jepun and Korea to learn the technology. Lepas tu dia buang semua tayar-tayar buruk pula ke laut, bagi tujuan untuk ada absorption dan sebagainya lah. Jadi this sea reclamation has been going on ever since. Sampai Adib Adam, Rahim Tamici, kita ada Pulau Melaka. Now you check Pulau Melaka tu, siapa yang mulakan? Talam Corporation. Cuba cek Talam Corporation dalam masa itu siapa yang ada dekat sana. Kan? Jadi ceritanya berkait-kait sampailah kepada zaman Rahim Tamici, Datuk Seri Mazin, arwah Datuk Seri Abu Zahar, sampai Tan Sri Ali, sampai saya, sampai Adli, dan sampai Sulaiman. Tak banyak kan? Jadi dia menceritakan keseluruhan tambakan laut di negeri Melaka ni sudah hampir 4,000 hektar lebih. Ya? Jadi pemainnya adalah pemain yang sama ni, daripada dahulu sampai sekarang. Jadi ceritanya ialah apabila zaman saya pun berlaku tambakan laut, ia sudah pasti adalah hereditary, sesuatu yang kita warisi daripada kepimpinan terdahulu. Dan contohnya yang kecoh di media sosial dia, satu surat yang ditandatangani oleh saya. Saya dah beritahu kepada Farhan, surat itu adalah surat sokongan, bukan surat kelulusan. Yang meluluskan projek Melaka Gateway sebagai freehold status itu adalah Majlis Tanah Negara. Apa itu Majlis Tanah Negara? Majlis Tanah Negara adalah sebuah jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Jadi dalam kelulusan itu bukan mudah, kerana Menteri Sumber Asli dan sebagainya berada dalam komiti itu, termasuk Ketua Menteri dan Menteri Besar. Dan mereka ini akan mengambil kira potensi kemajuan. Jadi ketika itu, projek ini adalah projek
warisan hereditary daripada Ketua Menteri terdahulu, dan kita melihat dia ada potensi untuk menjadi koridor ekonomi Melaka. Seperti koridor ekonomi wilayah, koridor ekonomi timur, koridor ekonomi utara, Sabah dan Sarawak, semua ada koridor ekonomi. Jadi Melaka tak ada koridor ekonomi. Projek inilah semestinya pada ketika itu menjadi katalis kepada kemajuan Melaka, dan kita jadikan dia sebagai our economic corridor.